Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Bisma'atin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa hummahatina wa ma hawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa siddiqin wa ila syahiril malaikati muqarrabin wal ghaib. Ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak kita, cucu-cucu kita, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, ipar-ipar, mertua kita, semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun telah pergi. Terutama pemimpin-pemimpin seluruh dunia dan pemimpin di negara kita yang kita cintai. Semua sekian alam yang Allah jadikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wasakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifat Allah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayatullah laduni. Dikurniakan kita sifat ihsan, dikurniakan kita ma'rifatullah, dikurniakan kepada kita mengenal diri esanya kepada kita, dan juga nikmat yang besar diberikan kepada kita kehidupan yang sebelum ini kita belum lagi disebut hidup, belum ada disebut ada lagi. Maka adanya kita tadi diadakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, yang sebelum ni kita langsung tak ada nama, tak ada apa, satu habuk pun tak ada, belum disebut lagi. Lalu diberikan kita kehidupan yang mana dijadikan roh kita. Kalau Muhammad dijadikan nurnya, daripada nur Muhammad maka dia jadikan pula roh-roh kita. Dan sekalian alam ini Allah tajalikan, menyatakan dia yang hidup, dan tiada satu pun di langit dan di bumi, seluruh makhluk-makhluk yang Allah tajalikan dan jadikan, semuanya itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya daripada Allah, menyatakan Allah dan kembali kepada Allah. Kita tidak mau, tidak suka kembali ke, tetap kita akan kembali kepada Allah. Bagi mereka yang tidak kenal diri, tidak kenal Allah, maka beradalah ia dalam azab kerana tidak tahu ia jalan kembali ke rahmatullah.
Kerana setiap detik hidup, saat kita, nafas kita naik dan turun, makrifat kita, segala kehidupan bergerak, diam, duduk, baring, apapun, hala tujuannya adalah tidak lain ma'rifatullah, mengesakan Allah. Inilah orang yang benar-benar beruntung. Kerana inilah nilai yang dipandang oleh Allah, nilai yang paling tinggi. Sekiranya kita banyak ilmu, bagus. Tapi sekiranya tidak kenal Allah, maka akan menjadi rosak. Sebab dengan ilmu itu kita mengaku ilmu kita, itu yang menyebabkan kita melakukan kesyirikan. Kerana ilmu itu daripada Allah dan kita mengambilnya tidak dari Allah, dan kita mengakui ilmu itu dari kita. Kita mengatakan, merasakan kita memiliki ilmu. Kita tidak sedar kalau kita tidak mengaji, mengenal diri, mengenal Allah. Sentiasa dalam bencana ataupun musibah tun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka musibah yang datang yang paling besar melanda kita adalah musibah akuan-akuan diri dan mengaku kita berilmu, kita yang hidup, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berkehendak, kita berkuasa, kita yang berkalam, dan kita rasa kita yang hidup. Inilah malapetaka besar, di mana dikatakan lagi sebelum neraka itu dibuka, maka kita diazab dan kita tidak sedar bahawa kita telah diazab. Disebabkan kita tidak tahu jalan mengesakan Allah, kita tidak tahu hala tujuan kita dihidupkan oleh Allah, ataupun kita tutup mata, kita biarkan diri kita ini berada di dalam azab Jahannam. Kerana kita tidak mahu mencari, mengenal diri, mengenal Allah, dan datanglah seseorang itu mengkhabarkan bahawasanya dia ini membawa khabar berita gembira untuk menyelamatkan kita. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah waris Nabi, pembimbing rohani untuk menyelamatkan kita kembali kepada Allah, mengenal kepada Allah, leburkan diri kepada Allah. Setiap nafas kita turun dan naik, diajarkan untuk melepaskan, mengesakan kepada Allah. Tidak ada nafas naik dan turun dan berhenti lagi. Maka apabila datang seseorang ini kepada kita, kita olok-olokkan, kita permain-mainkan, kita persendakan, kita anggap dia ini tidak berguna bagi kita. Padahal dia yang penyelamat untuk menyelamatkan diri kita. Dari sisi Allah, manusia sebegini adalah manusia yang dicintai oleh Allah kerana dia bersifat kasih sayang nak menyelamatkan kita tanpa dia memilih siapa kita. Ada kena mengenai darah keturunan ke, ataupun ada memberikan nanti imbalan ke, tidak diharapkan segala-gala itu. Melainkan benar-benar hak Allah Ta'ala yang menyuruh tadi. Ketaatan kepada untuk mengikuti jejak langkah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Arahan ataupun kemenangan yang Allah Subhanahu Taala menyuruh mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad kekasihnya, mengikuti syariat, tarikat, hakikat, makrifatnya, supaya hilang akuan diri, maka ikutilah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa beruntungnya kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana nilai disayangi oleh Allah itu bukan senang, bukan mudah untuk mendapat. Untuk mendapatkan kesabaran pun susah, apatah lagi mendapat redha kasih sayang Allah, di mana kita merasakan dalam kehidupan ini kita telah merasakan manisnya berkehidupan dengan Allah hingga lebur akuan diri kita. Dan kita rasakan paling bahagia bila tak ada akuan diri dan membesarkan dirinya, dan sesungguhnya dialah sebenarnya yang mengesakan dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Kalian tidak akan merasakan seolah-olah ini keberuntungan yang besar. Kelak nanti kalian diwafatkan, kalian berada di alam barzah, ataupun
Belum sempat kalian masuk ke alam barzah, ketika sakaratul maut kalian akan diperlihatkan betapa beruntungnya manusia-manusia rohania dia sentiasa dengan Allah. Barulah kalian di dalam sakaratul maut tu meminta seperti mana Fir'aun meminta kepada Allah ketika dia berada di sakaratul maut, berada di tenggelam di dalam lautan tercungap-cungap, dan dia diperlihatkan oleh Allah iaitu kebenaran. Maka apabila dia melihat dalam sakaratul maut, maka di laut itu dia bermohon, ya Allah, aku beriman pada Tuhan Musa. Tetapi di waktu itu, wallahu alam, Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jangan sampai tahapan itu baru menyesal, ya Allah, aku beriman kepada Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang yang menyambung membawa risalahnya. Jangan sampai menyesal baru kamu tahu nilai tingginya apa yang kami ucapkan ni adalah untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Walaupun kalian memberikan dunia seisinya, memberikan wanita, memberikan kedudukan, darjat yang tinggi, kalian belikan tempat untuk kami memerintah, seperti mana ahli politik nakkan ke pemerintahan, nakkan tampu untuk jadi menteri, untuk jadi parlimen, untuk jadi don. Begitu mereka berebut-rebut, kami tidak ke situ. Tapi hala kami adalah untuk mengesakan Allah dan sama-sama memberi kefahaman, mengajak seluruh manusia untuk beriman, meyakini, meyakini, menyaksikan dalam hidup ini hanya Allah. Ini yang dibawa oleh berita gembira kemenangan yang besar di sisi Allah yang dibawa oleh 124,000 para nabi, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabi, penutup segala nabi. Kalau kalian masih lagi tak nampak, buta, kalian nampak lebih baik yang lain daripada ini, maka kalian telah mendapatkan azab malapetaka yang besar sebelum yang kekal abadi. Dan kalian akan menyesal semenyesalnya yang tak dapat nak diucapkan menyesal itu. Kalian memohon pada Allah bersungguh-sungguh, minta dihidupkan balik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku dah bagi peluang kepada kalian terlalu banyak, tapi kalian olok-olokkan apabila datang pembawa gembira daripadaku, wakil-wakil daripadaku. Ketika olok-olokkan, kemudian kau bersenda-sendakan, kau anggap macam berita yang disampaikan macam tak berharga, kamu pelekehkan. Kami tidak pernah rasa apa yang kami buat hari-hari ini, dah berpuluh tahun ini, bukan nak membanggakan. Kami masih lagi dikekalkan oleh Allah menyampaikan semata-mata nak mengajak manusia kerana kasih sayang, nak menyelamatkan manusia. Bagi kami cukup hakul yakin wa kamalul yakin bahawa kami akan terus berucap dengan izinan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak perlu lagi redha manusia, pujian manusia. Cukup Allah dan Rasul bagi kami. Kami berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kami dah dapat kebahagiaan yang besar, dan kami tak memerlukan dunia seisinya lagi. Kerana kami dah dikurniakan oleh Allah memiliki Allah dan Rasul. Jadi bahagianya kami. Sekiranya datang macam mana pun yang lain-lain, kami tetap bahagia dah dengan Allah dan Rasul. Kalian yang belum lagi dapat, kalian tidak dapat merasai, tapi kalian tempuhlah perjalanan kami ini. Seperti mana perjalanan yang kami ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dihina, nak dibunuh, macam-macam. Lebih teruk lagi, jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, yang kami dapat mengikuti tempias-tempiasnya pun alhamdulillah. Yang penting ridha Allah, ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup membahagiakan kami. Jangan pandang apalah si Haji ni, siapa yang ikut dia semua, apa yang mereka dapat. Pengikut dia pun teruk tak banyak, itu tidak peduli. Kami takkan peduli.
Walaupun setahun, walaupun 10 tahun, pengikut kami hanya 10 orang, kami tidak peduli. Yang penting semuanya berkualiti. Digeruni oleh musuh walaupun tak ramai 10 orang, tapi digeruni musuh kerana berpegang betul-betul pada Allah dan Rasul dan tidak takut kepada siapa yang menentang. Dan kami tidak akan berundur daripada perjalanan untuk mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Kerana perjalanan kami ini bukan nak merebut tanah, merebut ni tak. Tetapi ada yang mengatakan, oh pandan nak tak rebut ni, habis semua orang kafir sapu. Tak. Itu kalian salah faham. Apabila kalian dengar baik-baik, apabila kalian tahu nanti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih berkuasa daripada seluruh pemimpin-pemimpin dunia. Baik pemimpin Yahudi dunia yang menguasai dunia sekarang, tentera Dajjal atau siapa-siapa pun, pembesar-pembesar yang menakluk dunia ini, kami tidak takut. Kerana kami tahu yang berkuasa itu bukan kalian. Dan kalian itu walau Yahudi dan menguasai dunia, dia kata dia berkuasa, tetap juga kami rasakan bukan dia. Tetapi Allah yang memberikan kursi sama wati wal ardh. Maka itu kami nampak bukannya Yahudi itu berkuasa. Tentera Dajjal itu berkuasa sekarang. Menguasai internet, menguasai digital. Kami tidak nampak mereka itu ada kuasa. Sebab kami yakin Allah itu lebih berkuasa. Kerana segala alat-alat kekuasaan yang mereka miliki adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami yakin benar-benar hakul yakin wa kamul yakin bahawa Allah yang berkuasa benar-benar hingga kan Allah boleh menundukkan semua. Kami yakin benar-benar. Bukan yakin cakap je, yakin benar-benar bahawa Allah, kami tak perlu ramai-ramai pun. Tapi kami perlu duduk, buangkan akuan diri, betul-betul kami bersandarkan betul-betul kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Aku tak ada kuasa, semua tak ada kuasa kata Rasulullah. Semua tak ada kehendak, semua tak ada, semuanya billah. Bila semua tertutup kekuasaan. Bila sebut billah aja, Allah yang berkuasa. Dia nampak Allah semua. Iblis ke apa ke, semua dia tak nampak kekuasaan iblis. Dia nampak kuasa Allah. Di situlah baru kalian tahu kalau kalian dah duduk, kalian akan berhenti untuk meyakin kepada yang lain dah. Kalian akan betul-betul menumpukan benar-benar 100% keyakinan kalian. Hakul yakin wa kamul yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalian tak takut dengan siapa-siapa. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka benar-benar wali Allah, mereka tak ada khawatir, takut kepada sesiapa pun. Tu. Malahan mereka tidak bersedih. Yang mereka sedih adalah kalian yang tertunduk dengan hawa nafsu akuan diri kalian lagi. Itu yang mereka risaukan. Mereka nak bawa supaya selamat kalian. Buang akuan diri dan kalian akan merasa bahagianya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalian akan seperti kami melihat semua ni tak ada daya upaya, tak ada kuasa. Sekali pandang sekalian alam ni kalian nampak tak ada kuasa, melainkan kalian benar-benar yakin semuanya bergerak. Bulan dinaikkan Allah, diturunkan, dihilangkan Allah. Matahari naik, mengeluarkan bayang, diturunkan balik, hilang bayang-bayang tu ke mana. Semua kuasa Allah kalian akan nampak semua nanti. Dan kalian akan menjadi manusia yang sentiasa tak mau merasa ada akuan diri. Sebab kalian tahu diri kalian sendiri pun disusun, ditakbir oleh Allah. Walaupun napas-napas yang kalian keluarkan tetap juga mengesahkan Allah. Tidak kalian akan sia-siakan. Napas kalian sendiri pun kalian berjaga-jaga. Allah yang mengangkatkan, mengesahkan. Allah turun bawa mengajak semua mengesahkan. Dan sentiasa rasa mengesahkan Allah. Kalian tak mau terlepas daripada terlupa di situ. Kerana kalian dah nampak inilah tempat seibu nikmat. Segala nikmat ibunya adalah di situ. Iaitu mengesahkan Allah dan merasakan bukan kita yang mengesahkan Allah. Dialah yang mengesahkan dirinya sendiri. Manis kerana tidak melakukan kesyirikan
Maka Rasulullah memberitahu, orang yang benar tidak mensyirikkan Allah, membuangkan akuan dirinya dengan la ilaha illallah, maka dia berada di dalam aman, kemanisan, tenteram dengan Allah. Dan tak dapat nak diucapkan tenteram, aman, bahagianya bila ada di situ. Ya, jadi kami bagi tahu ni kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan ketika Isra wal Mi'raj, nikmat yang tak ada lebih nikmat. Semua Rasulullah dibawa berjalan ke tempat yang paling nikmat dan juga tempat yang paling azab sekali. Rasulullah dibawa oleh Allah berjalan, dikenalkan semua sekalian alam ketika Isra wal Mi'raj. Kemudian barulah Rasulullah SAW diperkenalkan pemilik sekalian alam itu. Maka lebur Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keasyikan demi keasyikan, nur di sebalik nur, nurun ala nur, berlapis nur beribu-ribu nur, hingga lenyaplah Muhammad, tinggal Ahmad, dan hilanglah Ahmad gaib, masuk menyelam di dalam rahsia Allah yang ada nur zat Allah Ta'ala. Disitulah keasyikan Nabi SAW ketika masuk ke Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha itu adalah tempat yang paling tinggi, dan tak ada lagi tempat yang paling tinggi. Dan bukanlah Allah tu duduk di situ, tapi nak dibagi tahu tempat yang paling tinggi dan tak ada yang tinggi lagi, maka di situlah lenyap. Bukanlah tempat di paling tinggi tu Allah di situ, tidak. Tetapi Allah nak menggambarkan bahawa segalanya telah kau kenal, maka baru kau tahu siapa Tuhan kau. Kau dah kenal segala diri kau, sekalian alam ni kau dah kenal, maka engkau tahulah bahawa Tuhanmu yang semua sekian alam dialah yang mentadbirnya. Maka asyik leburlah kamu di situ, maka dileburkan oleh Allah. Maka benar yang ada adalah nur zat Allah Ta'ala, dirinya cukup maha sempurna. Di situlah maqam tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil maqam Mahmud. Tak ada syurga yang paling tinggi lagi melainkan dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu maqam Mahmud, iaitu makam yang terpuji. Surga yang tak ada yang lebih tinggi lagi, iaitu tenggelam lebur dalam kebaqaan Allah, dileburkan oleh Allah, maka tak ada lagi Muhammad, hilanglah Ahmad, maka yang ada hanya Ahad. Di situ tempat yang paling manis, paling syok, tak dapat nak diucapkan. Lebih syok daripada syurga, jauh. Kerana mendapatkan pemilik syurga, bukan syurga, pemilik syurga tu tadi. Maka itu Nabi Muhammad SAW diutus membawakan berita yang sangat gembira, iaitu apa? Dibagi kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatlah Nabi berita gembira, maka lebur tak ada akuan. Itu yang nak disuruh, wan nazirah, mubassirah wan nazirah. Maka sampaikan sungguh-sungguh Muhammad supaya mereka dapat Tuhannya, iaitu baru mereka tahu, maka mereka tidak ada daya, tidak ada hidup, tidak yang ada lahul maujud illallah. Maka disitulah nak diperkenalkan, nak dibagi tahu, nak disampaikan apa pun segala kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dan suhuf-suhuf dan banyak kitab-kitab tulisan, semuanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lain. Kalau ada lagi ilmu yang menghala kepada selain daripada mengesakan Allah, itu ilmu tidak sempurna, tergantung-gantung, kerana segala ilmu menghala kepada mengesakan Allah. Baik air lautan dijadikan dakwat untuk menulis ilmu Allah, habis kering, dan ditambah lagi jadikan dakwat 7 kali ganda ke, tetap habis ilmu Allah, tidak habis-habis. Jadi Allah tidak menyuruh kita untuk mencari ilmunya kerana kita tidak mampu untuk mendapatkan ilmunya. Tapi sekadar sekadar yang ada itu, hala tujuan dia tetap mengesakan Allah, tetap dikatakan orang ini orang yang beruntung. Kerana Allah tidak tanya kepada kita banyak mana ilmu yang kita ada, tetapi Allah nak menanyakan apa yang telah ada ilmu sedikit tu yang telah engkau fahami, engkau tadaburkan bawa dalam kehidupan. Walaupun ada hanya ilmu huruf
alif sekalipun. Tetap akan ditanyakan nanti. Kalau kita betul gunakan huruf alif tu dalam diri kita, terus tegak berdiri dengan qayyumiyahnya, mengesakan Allah, menjaga di situ, tetap itu dipanggil manusia kekasih Allah. Tetapi kalau kalian banyak ilmu sekalipun, banyak beramal, tapi kalian tidak ada ilmu mengenal Allah, kalian bangga dengan ilmu banyak, kalian bangga dengan amal banyak, maka itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kalian menyangka kalian yang banyak ilmu, padahal ilmu yang sedikit tu yang Allah bagi bukan untuk dibanggakan, tetapi dihalakan untuk mengesakan Allah nafas-nafas yang ada dalam diri kita. Inilah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ada tujuan dia dijadikan oleh Allah, bukan mengumpul ilmu, bukanlah dia tak bagi mengambil ilmu, menuntut ilmu, tetapi jangan sampai ilmu itu kita jadikan berhala. Jangan jadikan amal-amal yang kita lakukan, boleh beramal, jangan kita jadikan amal-amal itu pengakuan kita yang beramal. Kerana sebabkan apa kita mengaku kita yang beramal? Kerana kita tidak kenal Allah, tidak kenal diri, maka berani kita mengatakan, aku telah beramal 50 tahun, 60 tahun, pastilah aku akan masuk surga ya Allah. Biadabnya orang hajar kita, sebab kita tak kenal Sang Pencipta surga dan neraka itu. Kita tidak mengenal kepada siapa yang memberikan kita kekuatan hidup, pendengaran, ilmu untuk kita boleh tegak berdiri 60 tahun beribadah tu dengan izin siapa? Baru kita menyesal, ya Allah hidupkan aku balik. Dah tak ada boleh nak dihidupkan balik. Maka itu kami dengan kasih sayang seperti mana ya Rasulullah SAW, para sahabat, para wali Allah, mursyid yang arif billah, mereka bersungguh-sungguh nak bagi faham manusia. Itu adalah tujuan. Nak ambil tanah, nak menang politik, nak politik menang, nak jadi menteri, nak jadi jago, silakan, tu semua boleh. Tapi hala tujuan kita bukan itu. Hala tujuan kita adalah mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri, manis yang tiada pahit. Kerana kalian telah tertipu dengan dunia seisi-isinya. Sebab Allah telah berfirman dalam surah Al-Kahfi, al-mal wal ban wa zinatul hayati dunia. Al-mal, harta benda, pangkat, tinggi darjat, apa pun, anak-anak kita, keluarga kita, ni perhiasan di dunia semuanya. Semuanya akan membawa kita kepada mata'ul ghur, membawa kita kepada kelalaian. Dan wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amal. Dan sesungguhnya Allah mengatakan bahawa yang paling baik adalah yang paling kekal, iaitu kepada Allah. Wal baqiyat salih, orang yang betul-betul beribadah, khairun 'inda rabbika, yang terbaik di sisi Allah, di sisi kita ni adalah Allah tu tadi, khair. Wasawaban khairun wa amal, itu yang sebaik-baik yang amal kita yang Allah Ta'ala suruh, iaitu sentiasa 24 jam nafas kita naik turun, Allah nak lihat 24 jam kita mengesakan dia. Ada yang akuan diri kita, kita telah berada dalam kesyirikan ataupun berlakulah malapetaka ataupun dikatakan azab, yang kita selalu mohon pada Allah selepas solat, Allahumma ajirna minan nar, ataupun kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Azab banar tu kita minta bagus, tapi kita tak faham azab banar tu tang mana kat dunia ni. Bukan kita minta kat sana tapi jauhkan azab. Di sini tang mana yang dikatakan minta jauhkan azab? Apabila ada akuan diri, maka kita buanglah akuan diri. Itulah minta dijauhkan akuan diri, itulah sebenarnya azab yang sangat pedih. Jadi ini kami dah jelaskan, kami beritahu, jangan pula nanti mana hadisnya, tak payah lagi dah. Dalam Quran tu dah jelas. Kami mentadaburkan, memecahkan supaya mudah.
Bukan kami ni berkata atas tak berlandaskan kitab Allah. Tak. Kami berlandaskan apa yang Allah Ta'ala beritahu kefahaman dalam kitab tu tadi. Bukan kami menolak kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Tak. Kami tetap juga tak lari tajuk. Tetap juga kami berada di dalam keadaan tetap mengesakan Allah, mengagungkan Allah, membuangkan akuan diri. Ini yang diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memberikan al-waris tadi kepada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan juga sahabat-sahabatnya yang lain supaya berpegang kepada ini. Ini harus dimaksudkan berpegang pada kitab itu ada. Yang dimaksudkan kitab itu adalah kitab yang turun pada diri kita tu tadi. Kalau kita tak tadabbur, kita kata kitab Quran dan hadis. Banyak orang kafir, orang Yahudi pakar dalam kitab Quran dan hadis. Tapi hatinya tu tidak suci. Jadi hati-hati. Iblis tu lebih pakar dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kerana setiap ayat Quran asbabul nuzul turunnya, iblis ada di situ. Dia boleh ceritakan satu persatu turunnya ayat Quran tu ketika waktu apa. Ketika Nabi turun Isra wal Mi'raj, maka turun ayatnya mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dia tahu asbabul nuzul tu tadi. Kita tak tahu. Iblis tahu. Hebatnya ilmu iblis. Kalau kita nak bersandar pada kitab yang tu tadi. Bukan saya cakap tak boleh bersandar, tapi kita perlu tadabbur. Kalau sekadar kita pegang je Quran tu, kita menyembah Al-Quran. Kita menyembah kata-kata Nabi. Kadang kan kita tak faham macam mana cara guna dia, maqam dia. Maka tu saya cakapkan tadi. Kita dah banyak tertipu dengan bersandar ayat Quran tapi tak kena pada tadabburnya. Kerana tadabburnya itu jauh daripada tafsir. Dan tafsir belum mampu kita untuk memakamkan. Hanya orang yang dah tadabbur baru berkeinginan. Walaupun orang Arab Saudi bahasanya bahasa Arab, bahasa Quran, tetapi belum tentu dia boleh mentadabburkan bawa makam tu dalam kehidupan dia. Malahan bagi masuk orang kafir India Hindu masuk ke tempat makam Rasulullah, kawasan Masjidil Madinah, kawasan Haramain, dua kota suci iaitu Mekah dan juga Kaabahullah dengan Madinatul Munawwarah, masjid tempat maqam Nabi dah tercemar sebab Raja Arab Saudi itu pakar dalam bidang bahasa Arab dan banyak ulama-ulama situ tak mampu buat apa menghalang, padahal Nabi Allah Ta'ala melarang tetapi kau sanggup bagi bawa najis kotor ke orang kafir masuk ke tempat Haramain, dua kota suci ni. Ini menunjukkan apa? Fikir baik-baik orang-orang yang pandai ilmu kitab ni. Jangan kamu bersandar pada itu. Saya tak kata tak boleh. Tapi sandarlah dengan iaitu pencipta Al-Quran. Jangan menyembah pada Quran. Menyembah kepada pemilik Quran. Jangan menyembah kepada hadis-hadis tu. Menyembah kepada siapa punya tulisan hadis-hadis tu. Jangan tertipu. Sebab sekarang ini orang Yahudi dah paling kuat mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Hingga dia dapat kontrol umat Islam ni. Dia dapat tewaskan. Dia dapat takluk orang Islam. Sebab orang Islam tidak, walaupun dia orang Arab Saudi yang keturunan Arab, tak faham untuk ditadabbur. Dia hanya faham tafsir dan belagak macam seolah-olah dia kenal Allah, kenal diri. Dengar baik-baik apa yang saya ucap ni. Jangan sampai menyesal kita. Ya. Belum lagi kalian lagi disebut orang ahli Allah. Selagi kalian belum lagi memahami, mentadaburkan Al-Quran bawa dalam kehidupan, kalian belum jadi ahli Allah. Kalian jangan menyangka kalian ni apa-apa pakar Quran, pakar ni, kalian ni ahli Allah. Belum kalau kalian boleh nampak lagi, masih lagi membiarkan pemimpin-pemimpin agung, Perdana Menteri, orang-orang ni masih lagi melakukan kerosakan, mengikuti sistem-sistem Yahudi dalam kehidupan kita. Kalian belumlah. Kalian hanya cakap je. Kalian belum lagi. Tunggulah kedatangan Imam Mahdi. Nanti siapa yang akan jadi ulama su'. Jadi berhati-hati. Ulama-ulama yang berterabanian
orang ulama yang betul waris pada Nabi itu adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Mereka ini benar-benar berkata yang benar. Dia tidak takut. Dia memang betul-betul bukan bersandar pada Quran aja, bersandar kepada pemilik Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Taala. Dia tak takut. Kalau sekadar bersandar pada Quran, boleh padam undang-undang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 1000 kali wahai isteri-isteri melaungkan, 1000 kali cerai tak jadi gugur cerai. Ya? Lainkan suami kata sekali ya gugur, talak satu. Tapi sekarang macam mana umat Islam dah robah. Isteri-isteri ada kuasa pergi ke mahkamah, pergi jumpa, saya minta cerai. Walaupun suami bagi nafkah, masih menetap lagi dengan isteri, isteri boleh minta cerai dan dibagi borang untuk buat. Kan? Tu. Isteri akan fitnah, kata dia buat tak betul ni, padahal tak ada bukti pun mahkamah hakim boleh bagi menang pada si isteri. Lainlah kalau suami tu 6 bulan tak balik, dan sepak terajang, memang tak bagi nafkah, tu memang salah, tak apalah, tu betul lah kalau dia minta tu. Tapi kalau suami tu betul apa, cuma kan suami tu cuma nak ada sesuatu dia buat untuk kebaikan tambahan, kita sebab bengangnya pasal kita buat fitnah, kata suami tak adil, tiba-tiba je. Itulah undang-undang yang manusia ubah sebab tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab nanti di padang mahsyar nanti, wahai hakim-hakim ataupun mana mufti-mufti yang meluluskan isteri ada hak untuk menceraikan suami, jawablah nanti. Ya, kami bagi tahu, menyesallah, ubahlah sistem ni. Sebab mahkamah syariah, kamu undang-undang Islam mana boleh, melainkan isteri tu ada bukti bahawa suami tu tak balik. Itu bukti tu, mana bukti dia? Bukan cakap je. Ini dia cakap, dia tulis apa dalam tu, betul tak betul kita tak payah kaji, tak ada bukti, kita bagi izin isteri tu. Lepas tu boleh tanya pula dengan isteri, awak yang minta cerai ya? Boleh tanya pula dengan isteri lah. Mana boleh? Kita sebagai hakim cakap tak ada dalam hadis Nabi kamu tak boleh tu. Tak boleh. Sebab apa? Menteri kita tadi dulu, Menteri Pembangunan Wanita tu dah minta kepada mufti-mufti buat rumusan sebagai bagi hak kepada wanita. Kurang ajar betul. Dan banyak lagi. Bukan saya cakap ni saja, banyak lagi. Dah dirubah undang-undang Islam syariah. Kalau ada Sayyidina Abu Bakar, dia akan pancung orang-orang begini. Dia akan perangi, ajak Sayyidina Ali perangi orang-orang yang begini dulu, yang munafik ni, yang golongan yang menyalahgunakan Al-Quran dan hadis. Dia salah fahamkan. Dia hanya tahu tafsir, dia gunakan untuk. Jadi kena faham benar-benar. Ya? Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, memang kita berada di dalam keadaan gitu. Jadi kita perlu jumpa. Kita dah pakar tafsir Quran. Kita kena jumpa Arif Billah wali Allah. Dia yang tahu mengupasnya tadi. Kita belum mampu lagi. Kita hanya tafsir dia. Dia dah bawa kehidupan dia, dah bawa dengan makom tu tadi. Satu huruf alif, ba, ta, sa, jim. Semua dia dah tahu dalam diri dia, dah macam-macam nak gunakan. Kita hanya sebut je. Dia dah berpuluh tahun amalkan huruf alif, ba, ta. Kita belum lagi. Kita dah kata kita boleh baca ayat dia. Belum lagi. Huruf alif pun kita tak tahu dalam batang tubuh. Nak jaga dia supaya tegak pun kita tak tahu letak kat mana. Napas kita naik turun sentiasa huruf alif, sentiasa mengeseng. Kita jaga. Kalau tak ngesel, tak rasakan dia naik turun mengeselkan, kita dah bengkok alif kita. Dah rosak dah. Dah rosaklah tubuh kita menjadi binatang. Tak jadi tadi nur cahaya. Jadi binatang. Ya? Susah ni belajar. Bukan susah. Kalau nak betul-betul. Kalau nak betul-betul Allah. Tapi kalau nak upah, nak syurga, takut neraka, silakan. Sebab Nabi diutus untuk supaya kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik segala nikmat. Barulah kita benar-benar di dunia lagi kita merasakan nikmat dengan Allah. Begitulah Allah tidak menzalimi dan berjanji
Orang-orang yang benar ketika dia hidup lagi, dia merasakan yang ada kekuasaan hanya aku, pasti aku akan bentengi, pasti aku akan tenangkan, pasti aku selamatkan. Dia inilah kekasih-kekasihku di muka bumi. Dan dia inilah yang aku bila nak turunkan bala ibaratnya, maka tak jadi sebab ada kekasih-kekasihku. Jadi kita beruntung ada orang begini, bukan menghina. Kerana disebabkan dia, maka tak jadi malapetaka, sihir-sihir, terjadi benda-benda batil nak merosak kita. Diselamatkan oleh Allah sebab ada kekasihnya di situ. Jadi fahami betul-betul. Jangan sampai kita nanti dah mati, dah wafat, baru kita terhege-hege nak minta. Hidupkan aku balik, nikmatnya berhidupan dengan kau ya Allah. Manis. Tapi kalau tak berhidupan dengan kau ya Allah, aku tahu pahit ya Allah. Tapi dah kita nyawa kita dah keluar jadi kerongkongan. Dan masanya untuk kita dihitung, dihisap. Bukan masanya untuk kita memohon kepada Allah untuk beramal. Tak boleh dah. Sakaratul maut dah cabut nyawa ni, nak beramal apa lagi? Tak ada lah. Jangan minta, walau 5 minit ya Allah minta aku nak beramal. Tak boleh dah. Sesaat pun tak boleh ke depan, sesaat pun tak boleh undur. Tepat dah sampai. Jangan menyesal. Baru kita tahu hala tujuannya adalah nikmatnya tadi mengesakan Allah tu yang tadi menjadikan kita aman dan tenteram. Sepanjang hidup kita tak faham langsung, tak tahu nak mengesakan Allah, bangga dengan keakuan dia. Sepanjang tahun, sepanjang hidup kita diseksa oleh kita sendiri. Kita telah menganiaya diri kita sendiri. Allah tak mahu. Macam-macam perumpamaan. Dan tu Allah Ta'ala hantar lagi manusia macam kita untuk peringatkan. Dah, kita peduli, kita langgar kah? Janji aku rebut dunia, jadi aku dapat ni. Nanti bila dah dapat ni, aku sedekah, aku bagi. Mana boleh cuci pakaian dengan air kotor? Rasulullah SAW. Perasuah sini, kau buat sini, kau buat sini, kau dapat hasil banyak, kau buat masjid. Mana boleh? Allah tu dia akan tanya daripada mana rezeki kau dapat nak buat masjid ni. Kau ingat kau buat masjid, kau dapat untung. Bukan saya cakap tak boleh. Tapi jangan tertipu lah. Kenapa kau buat korban? Oh, aku dapat duit ni. Kena nombor ekor, aku buat korban. Mana boleh. Allah tu dia faham, dia maha suci. Kalau kau awal-awal lagi sumber dia tak suci, mana Allah nak terima lah. Oh tak apa, aku dapat ni menang loteri ke menang apa 1 juta, aku ajak 5-6 orang pergi haji. Pergi haji tu sampailah, tapi Allah tu tak terima. Kerana Allah maha suci. Engkau dapat tu daripada sumber tak duit haram, ibaratnya pekerjaan haram yang Allah Ta'ala tak suka. Mana boleh. Oh saya dapat gini, saya dapat duit untung daripada saya gini. Kenapa duit tu? Duit tu orang tu beli rumah, dia nak buat pinjaman 1 juta tak dapat, tapi saya jumpa bos atas. Bos atas kata nak 200,000 boleh lepas. Duit tu kau dapat 200 juta, lepas tu kau ajak anak isteri kau pergi buat umrah. Tak diterima. Pergi sampai, saya tak cakap sampai. Tapi tak diterima oleh Allah. Kau berdoa lah macam mana. Kau ingat tu kau nak perbodohkan Allah ke? Kau beribadah tu ke Allah ke makhluk? Makhluk memang tak tahu, kau boleh bodohkan. Oh baguslah dia satu keluarga pergi tiap-tiap tahun dah. Dah Allah tanya sumber. Manusia memang kata banyak kau pergi, banyak duit kau, hebatlah. Oh pergi umrah tiap-tiap tahun. Tapi Allah tu tengok dalaman kau tu. Mabrur ke tak mabrur? Haji tu dia terima ke tidak tu? Kau pun tak kenal Allah haji apa. Haji nak biar orang gelar panggil kau haji. Bila haji tu kau rasa kau dah selamat dah tu Kau tak faham, haji tu bukan saya cakap tak boleh pergi, tapi engkau tu diperbodohkan dengan kelakuan kau. Kau ingat kau boleh membodohkan Allah. Dan orang-orang yang ahli Allah tahu, kesian dia tengok engkau. Tak? Dia bukan yang saya dah 30 kali pergi umrah dan tiap-tiap tahun pergi haji. Orang Arif bilang ni, kau tak haji lah. Kau tanyalah saksi tabung haji, aku bawa orang lah tiap-tiap tahun pergi haji. Minta maaf. Iya, tapi di sisi Allah kau tak haji lah. Kau siapa nak? Ya, aku nampak sebab engkau tak tahu apa tu haji.
Dan kau pergi tu tadi atas package ni, engkau minta orang lebih duit, tiap-tiap tahun kau boleh dapat, kau bawa orang, engkau dapat duit tu. Padahal banyak orang lagi tak boleh pergi haji. Engkau nak pergi tiap-tiap tahun, engkau tu tadi kan. Dah jadi Allah tu tahu. Jadi haji apa tu? Haji engkau ke seronok-seronok dah. Pergi shopping, pergi apa? Haji engkau begitu. Minta maaf saya cakap. Kebanyakan sekarang orang melakukan haji dan umrah, shopping apa. Balik 7 hari tak sampai dah. Solat yang selalu kat Mekah, dekat Madinah tu, setiap waktu sebelum azan pergi. Setengah jam lagi dah pergi duduk kat masjid dah. Balik sini tak sampai 7 hari, malas. Tu. Itu menunjukkan tidak mabrur. Yang main-main nak buat haji ni ingat senang ke nak dapat mahkota? Haji ni mahkota daripada Allah, ingat senang. Kalau tak betul-betul buang akuan diri, engkau dapat haji chop je lah. Macam main dam tu dapat haji tu je. Tu pasal mau belajar betul-betul. Solat pun gitu juga. Solat engkau tu solat dapat celaka lah, dapat kerugian lah. Neraka wal lah Allah Ta'ala kata. Bukan saya cakap. Oh kasar. Bukan Allah tu kasar. Allah bagi tahu jangan main-main. Dah lah kat dunia kau pekerjaan kau main-main, rasuah sana, ni tipu sana. Dah masuk solat nak main-main dengan Allah. Ya Allah. Main-main. Nanti datang malaikatul maut, main-main lah. Main-main dengan malaikatul maut. Prepare lah sekarang ni. Sudah-sudahlah. Masa ni dah terlalu hampir untuk menemui kita kepada kematian dah. Kejap lagi ke besok. Apa yang kita buat di hadapan Allah ni? Pura-pura dengan Allah buat apa? Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apa kau tidak mengetahui Allah? Dia yang jadi yang halus-halus daripada dia. Kau nak bohong apa yang halus-halus, nak tipu orang lain tak tahu. Allah tahu. Malulah dengan siapa kita. Kalau tak belajar mengaji kenal diri, kenal Allah, kita tak ada rasa bertambah tak ada malu dengan Allah lah. Tak ada rasa malu. Dari itulah sama-sama kita ya. Minta maaf lah saya cakap ni. Terkasar yang kita minta pencerahan daripada Syekh Latif insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini kita dapat kita bersama-sama menghadapi kehidupan yang Allah Ta'ala letakkan, iaitu kehidupan hari-hari Allah, iaitu bersama dengan Allah, iaitu berkehidupan dengan Allah, iaitu tidak lagi merasai keakuan diri yang ada hanya Allah, iaitu hala tuju kita tetap menomorsatukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibawa dalam diri kita juga dan dalam kehidupan kita juga, iaitu la ilaha illallah. Itulah kalimah agung, kalimah sakti yang Rasulullah SAW suruh yang dikatakan mengikuti, fattabi'uni. Allah Ta'ala kata fattabi'uni, mengikuti Rasulullah SAW untuk kita berkehidupan, iaitu la ilaha illallah, bawa dalam kehidupan harian kita. Dipecahkan pula oleh sang kekasih sahabat-sahabat Nabi, iaitu ketua segala wali, saya Syekh Abdul Qadir Jailani, iaitu la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la basirun, la sami'un, la mutakallimun, lahu mawjud illallah. Hayyun saja kita pun dah la kan, iaitu kita tak rasa kita hidup, yang hidup hanya Allah. Yang semua nak menyatakan esa, yang dikatakan Allah Taala cukup dengan diri dia, dan dia menyatakan daripada makhluk yang pertama iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah kita terzahir, maka bukan nak menunjukkan kita yang ada, tapi dia lah yang Maha Esa. Itu pun yang dikatakan yang betul hayyun tadi. Hayyun kita dah lakan tadi tu. Jadi kita kena menjumpai benar-benar, menjumpai, sampailah jumpa, buat sembahyang istikharah, mencari pembimbing rohani, arif billah, mursyid arif billah, supaya dapat kita ni, dalaman kita ni Allah Ta'ala kata melihat dari dalam, wafi anfusikum afala tubsirun. Kita ni rasa
kita ada ilmu, kita dah cukup dah menyebut nama Allah, menyebut la ilaha illallah. Tapi belum benar-benar lagi. Yang pakar-pakar yang bidang kerohanian ni kita belum menjumpai lagi. Kita menjumpai ulama-ulama suk, ulama-ulama yang nakkan kata apa tu, selain daripada Allah SWT. Macam-macam, nakkan imbalan, nakkan duit derma, nakkan duit apa lagi, macam-macam lah, nakkan duit apa lagi, duit macam-macam lah, madrasah lah, macam-macam lah. Itu yang diutamakan. Banyak lah, banyak yang berlaku. Kita tak faham. Kita jumpa orang tu, dia cakap tu pun kita tak tahu. Cakap dia tu kita tak melihat dari dalam. Sebab apa tak? Sebab wafi anfusikum, kita tak lihat dulu dari dalam diri kita. Macam mana kita nak lihat dari dalam orang yang mengajar tu? Bukan kita nak memperlekehkan orang yang mengajar tu, bukan. Saya sendiri pun ikuti kuliah, kan? Tapi apa yang Allah Taala perlihatkan bukanlah kata saya mengejek dia, bukan. Bukan saya kata memperlekehkan, tak. Kan? Malah mendoakan lagi ada. Kan? Tak cukup ni, tak sampai dengan Allah SWT. Dalam saya kena wala talataf wala yush'irun nabikum ada. Saya tak boleh cakap dengan dia, tak boleh. Kan? Tapi cukuplah saya cakap dalam diri saya, jangan sampai jadi macam tu. Kan? Asyik ni je, pergi surau, pergi masjid, ajar bab ni, bab yang tu je ajar. Bab dalaman ni tak sentuh pun. Cuba kita perhatikan sekarang ni. Kan? Cuba perhatikan. Cuba pergilah kuliah-kuliah. Pergilah. Tak salah pun saya pergi. Menelusuri semua saya. Kan? Cakap je apa kuliah subuh, kan, kuliah maghrib, kuliah isyak, semua saya pergi. Tapi tengoklah orang yang mengajar tu apa. Ini je lah. Kan? Semayang, solat tu pun dia tak tahu nak cakap. Okey, solat ni macam mana, imam ni macam mana. Kan? Saya sampai saya berkursus lah dulu masa saya servis dulu. Saya berkursus. Tuan-tuan nak tahu apa yang ustaz tu cakap dengan saya. Saya tak boleh, saya tak adalah sebut nama kan. Tak apalah kan. Allahu Akbar solat, daripada alif sampai ra, Allah Akbar, Allahu Akbar tu, alif sampai ra tu dia masukkan. Saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah sampai ra, Akbar. Dia masukkan yang tu. Betul ke tuan-tuan? Betul ke tuan-tuan? Kalau darjah 1 tadika tak apa. Kan? Niat tu pun dah kita tak faham. Niat tu pun dah lintasan hati. Kolbi kan? Rukun fi'li, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi tak sampai lagi. Kau boleh perkataan, perbuatan fi'li, cukup, tapi qalbi tak sampai, qalbun tak sampai. Macam mana tu? Itu yang dikatakan solat ni celaka solat tu. Sebab lalai tu apa? Jadi kita cuba memerhati dari dalam, kan? Itu cerita pasal tu je, kan? Tak cerita pasal yang betul-betul. Ustaz yang ngajar pun tak ada pula guru pembimbing rohani. Memang kena ada lah. Ke dah rasa cukup? Itulah. Semua sekali. Lebih-lebih lagi kepada ibu dan bapa. Nak ngajar ke anak-anak kita ni. Kan? Sentuh hati, sentuh rohaniah dia. Kan? Ada tak? Ibu yang baik, ibu bapa yang baik, ibu bapa yang berkasih sayang dengan anak dia. Bukan dia bagi anak handphone, contoh kan. Bukan bagi anak handphone, bagi motor, bagi apa. Bukan. Dia memerhatikan dari dalam anak itu betul. Itu berkasih sayang. Allah Ta'ala bagikan rahmah bainahum. Marah dan sebagainya. Marah bukan. Adakah berlemah lembut? Tak apalah, buatlah. Adakah macam tu? Kan? Sebab dah berlaku. Saya ni berlaku dalam kehidupan saya, iaitu kawan-kawan saya sendiri yang berjumpa dengan saya, menceritakan masalah beliau dengan anak dia. Bukan saya ni penyelesai masalah, kan? Tapi dia nak cerita dengan saya macam tu, kan? Bayangkanlah, kan? Jadi itu yang kita nak tahu. Sebab apa tu? Rosaknya kita mak bapak pun tak belajar benda ni, kenal diri, kenal Allah. Macam mana kita nak didik anak kita? Macam mana kita nak didik yang lain-lain? Anak cucu dan sebagainya. Macam mana? Dengar pula rasa pelik pula. Rasa pelik. Bayangkan. Padahal ini asas tauhid yang nak dibawa dalam kehidupan harian kita. Banyak. Kita dah berlegar dalam diri kita yang katakan Syekh Abdul Qadir Jalani ajar tadi. Kau kena lakan. Hayyun kau tu nak kena lakan. La. 7 kan? Dalam kehidupan kau je tu.
Kan? Mbah Sunan Kalijogo pun cerita benda tu. Dia nasihat benda tu. La hayyun, alimun, la qadirun. Kau sampaikan benda ni. Kau sampaikan benda ni. Kau sampaikan. Kau bawa, kau sampaikan terus benda ni. Kau sampaikan. Dia wali Allah, kan? Malah sebelumnya lagi Rasulullah SAW sampai para tabi'in, para sahabat turun ke wali Allah bawa benda ni. Kenapa kita berasa pelik pula sekarang ni? Tak perlu bawa pula, tak penting pula, kan? Penting, tuan-tuan, kan? Ini melibatkan dalaman akidah kita. Jangan kita ingat susah apa, dengar dulu, buat amaliah dulu walaupun satu, kan? Apa yang susahnya? Ini asas, kan? Oh, Islam ni mudah apa benda? Akidah kau mudahkan. Jangan akidah, jangan anggap mudah akidah ni, kan? Memang kena belajarlah, menuntutlah, kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam susah ada senang, dalam susah ada senang. Dua kali Allah Ta'ala sebut. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi perhatilah, sebenar-benar diri kita ni kena ada benda ni. Kena kenal akan Sang Pencipta. Sebelum nak kenal Allah, kena kenal diri dulu, kan? Kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal akan diri kita dulu, baru kita boleh kenal Allah. Kalau kita tak kenal diri dulu, terus kenal Allah, dan semua Allah, dia kenal tu, yang tu dulu, sebut, kita ikut je macam tu, maka dia kata macam tu lah tadi. Allah yang curi. Dan apa sekali perbuatan kita buang air ke, kita minum ke, kan? Bukan kita nak sebut, ni Allah makan, ni Allah minum. Adalah perkataan dia tu, kan? Dalaman kita, wal yatalataf, dalam surah Al-Kahfi, wal yatalataf wala yusyruna bikum ahada, kan? Bukan Allah Taala membentuk dia macam tu, tak ada lah, kan? Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Jadi perhatikan, saya pun sama-sama, saya suka menceritakan bahawa, saya suka menasihatkan bahawa untuk diri saya juga, bahawa kita ni memang kena masuk dalam medan perperangan, iaitu dalaman kita ni. Ini yang musuh utama kita ni, hawa nafsu kita ni. Nak ikut hawa nafsu kita, nak ikut hawa nafsu. Aku mesti nak yang tu. Sesuatu yang kita nak, mesti kita nak. Itu hawa nafsu tu, kan? Keakuan tu. Kita nak je, kan? Kita tekan diri kita supaya kita nakkan benda tu. Jangan tak janji dapat, tak dapat aku mesti usaha sampai dapat. Tak boleh tu, kan? Kita sebenarnya perang yang tu, ya Allah. Apa yang sebenarnya engkau telah tulis, ya Allah? Apa yang engkau aturkan, ya Allah? Wa fawwidu amri ila Allah. Wa fawwidu amri ila Allah. Itu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita tak ada daya upaya. Rasulullah SAW pun dia punya doa dia pun tu. Engkau atur diri aku, ya Allah. Saya pun sama. Mana mampu saya, kan? Ujian. Saya semalam saya cakap, kan? Ujian. Dalam dewan peperiksaan kita diberi oleh pengawas peperiksaan kertas ujian, contoh matematik, kan? Kita rasa kita yang boleh. Aku cikgu ajar dan aku dapat ilmu. Kita dah sandar situ dah. Nampak tak? Itu sikit je. Banyaklah kau punya sikit. Itu banyak tu akidah rosak tu. Dan kita dah ajar berapa banyak anak nombor kita macam tu. Perbetulkanlah. Jadi perbetulkan diri kita yang terlepas tu, perbetulkanlah. Moga-moga yang lain dapat bahagian yang dikatakan rahmat di sisi Allah SWT, kefahaman di sisi Allah SWT. Itu bertanggungjawab tu, kan? Tapi kalau kita masuk balik, kita amaliah balik, kita jumpa dengan Arif Billah, kan? Bukan dipertanggungjawabkan. Allah Ta'ala macam Ustaz cakap, kan? Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kita, kan? Apa dosa-dosa kita yang kita betul-betul memohon ampun tu, kena betul-betul, kan? Allah Ta'ala akan ampunkan. Tapi kalau yang ni kau buat pengakuan diri, benda yang paling bahaya, kan, kita nak buat. Itu yang kita nak sentuh, kan? InsyaAllah kita sama-sama bawa dalam kehidupan agar Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita nakkan Allah, kan? InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita. Kita rasa kita tak mampu, tak berkemampuan pun, Allah Ta'ala akan bagi kita wazidnahum huda, petunjuk macam mana jalan dia. Saya sampai macam cakap yang alami dalam diri saya lah, tak mampu saya cakap, kan? Uji Allah Ta'ala, uji sesuatu, kan? Tak mampu. Duduk dengan Allah je lah. Aku malah nak layan dengan kau orang ni, kan? Itu je lah saya boleh. Nak layan kau orang ni buat apa?
Maksudnya melayan dalaman tu lah kan, melayan bisikan dan sebagainya. Malah nak layan kau orang lah, aku duduk dengan Allah je lah. Kau pun nak kena duduk dengan Allah sekali lah, nikmat lah sama-sama. Itu je lah yang boleh saya cakap. Tak mampu saja kan. Datang sikit datang, tak malah aku layan kau orang lah. Itu je lah, lebih kurang itulah apa yang saya alami lah ya. Bukanlah kata saya kuat. Itu memang peperangan tu akan berlaku perang demi perang. Rasulullah pun beritahu, perang demi perang, kamu berjihad lah di jalan. Berjihad ni di dalam ni, insya-Allah kita sama-sama kuat ni, insya-Allah. Sama-sama kita doakan, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedikit perkongsian daripada saya hari ini. Saya menyeru diri saya dan sahabat-sahabat di luar sana untuk kita terus kekal istiqamah dalam mempelajari ilmu kenal diri kenal Allah. Dan seperti mana yang dikatakan oleh sahabat kita sebelum-sebelum ni, bagaimana cara untuk menghadapi exam paper. Maknanya mesti kita kena ulang kaji dulu kan, untuk menjawab peperiksaan ke apa kan. Jadi kalau ada exam, maknanya ada ujian yang akan datang tu, kita dah bersedia. Jangan tunggu ujian baru kita nak belajar. Jangan tunggu sakit baru kita nak jumpa doktor. Jangan tunggu tua baru kita nak 5 perkara sebelum datang 5 perkara tu kan. Sakit sebelum sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Jadi kalau kita pegang 5 ni, jangan tunggu tua baru kata nak kena tangga masjid ke, nak kena tangga surau ke. Maknanya ilmu agama ni, ilmu tauhid ni, kita kena dah umur 7 tahun tu dah kena belajar dah. Tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik anak-anak ni, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena Allah dulu. Jadi bila kita selalu bawa anak kita ke majlis-majlis agama, majlis-majlis ilmu, insya-Allah anak tu dia akan terbentuk akhlaknya dengan baik. Jadi contoh satu lagi, jangan tunggu kaya baru nak infak. Kita salah satu cara untuk bersihkan hati kita ni dengan berinfak. Jadi tak kisahlah RM5 ke RM10 ke, atas kemampuan kita dengan ikhlas. Dengan infak ni mudah-mudahan Allah terima. Jadi membuangkan sifat keakuan kita tu, sifat kepemilikan. Jadi sebagaimana yang selalu kita dengar ustaz selalu tekan-tekankan, buang sifat keakuan, leburkan, mohon Allah leburkan dalam diri kita ni. Mudah-mudahan kita terus bergantung harap kepada Allah SWT dalam apa jua keadaan 24 jam. Menombor satukan Allah. InsyaAllah apa-apa halang dugaan yang datang ke, ujian ke, yang kita suka ke, yang kita tak suka ke, yang datang semua tu kita dapat hadapi. Maknanya kita minta Allah yang atur semua tu. Kadang-kadang kita rasa benda tu baik untuk kita, sedangkan di sebaliknya. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Jadi itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas salah bicara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siapa-siapa pendengar YouTube yang tegar, yang terus istiqamah, merasakan kemanisan, kelazatan iman, merasakan betul-betul berkehidupan dengan Allah, maka orang itu yang sentiasa tegar, tidak jemu-jemu mendengarkan kalimat-kalimat Rabbi, khatir Rabbani, anzala 'alal 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Mereka akan terasa masuknya nur-nur iman ke dalam dirinya, bukan di telinga, tetapi di ubun-ubun ni masuk nur yang Allah Ta'ala masukkan. Seperti mana apa yang diucapkan saudara-saudari kita tadi itu, ya, tidak jemu-jemu
bersungguh-sungguh, beria-ia nakkan kita dapatkan Allah. Seperti mana style, cara Rasulullah SAW bersungguh-sungguh nakkan umatnya selamat. Maka inilah cara Nabi Muhammad SAW memberikan kepahaman tentang Allah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana dengan mereka menyaksikan sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hilang akuan dirinya. Maka itu menyaksikan Nabi, maka sahabat-sahabat yang ada di waktu itu umat menyaksikan, maka baru mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tetapi kita tidak mengambil talqin daripada pembimbing rohani warasatul anbiya tadi, maka kita mengikuti pengucapan, bukan mengikuti keimanan, keyakinan, menyaksikan. Itu bezanya. Maka itu kita tak nak buka pula tu. Bila ada seseorang yang diutus oleh Allah yang nak menceritakan, kita tak nak buka, kita tutup, kita rasa diri kita ni cukup, kita tutup. Maka kita sebenarnya apabila datang cahaya petunjuk Allah, kamu gelapkan, kamu cari tempat gelap supaya kamu tak dapat cahaya tu. Bodoh ke tak bodoh tu? Tu Allah gambarkan gitu perumpamaan ni. Orang-orang yang mana hatinya telah ditutup, maka datang kebenaran yang Nabi bawa, cahaya, dia lari daripada cahaya tu. Dia kata tak nampak cahaya, dia tutup mata dia. Mana aku nampak cahaya? Begitulah berlakunya kalau orang, kalau betul-betul dia ni, ilmu dia tu betul-betul mengenal diri, mengenal Allah, dia takkan jemu dengar apa yang saudara-saudari kita cakap. Malahan bertambah rasa iman. Walaupun diulang 1000 kali satu hari, tetap dia akan rasa iman. Kalau orang tu dah betul kenal diri, kenal Allah, bertambah seronok. Walau dia ulang-ulang, dia akan dapat keimanan yang Allah akan tambah. Walau diulang-ulang 1000 kali. Tapi bagi orang yang ditutup hatinya tu, tak mau menerima cahaya ni, dia akan tutup lah. Dia kata tak ada apalah si Haji ni, tak ada apalah dia orang ni cakap apa ni, landaskanlah pada kitab Quran. Macam-macam dia cakap. Mengapa tak bawa kitab Quran, bawa hadis ke, bawa dia nak begitu pula. Nanti kita bila bawakan pula, nanti dia kata gini pula. Jadi ginilah orangnya, hatinya tadi berpenyakit. Apa penyakit dia? Allah Ta'ala kata fi qulubihim maradh. Hati mereka ni dah sakit, dibiarkan sakit tu, Allah tutup. Bila Allah dah tutup, minta maaf saya cakap, jangan salahkan Allah. Fazadahumullahu maradh. Allah tambahkan lagi penyakit tu. Bila kau dah tutup lama sangat, Allah buka, tak mau Allah tutupkan supaya kau sedar. Engkau lah yang menutupi cahaya yang Allah Ta'ala utus, macam-macam cara kau tutupi. Jaga baik-baik, jangan sampai kita ni dicop oleh Allah. Aku tambah, fazadahumullahu maradh. Aku tambahkan lagi penyakit yang kau sendiri nak penyakit tu. Apa penyakit tu? Sombong, ada akuan diri. Tak maaf saya cakap. Kau dah rasa kau dah PhD 1000 ke, kau dah banyak ilmu, kau kena kembali kepada Allah. Malahan kalau ada orang cerita macam ni, sebaliknya kau akan seronok. Tetapi ngapa kau panas, tak suka, ataupun rasa tak perlu benda ni? Itu menunjukkan penyakit di dalam diri kamu yang Allah Ta'ala kata sombong. Rasa kamu lebih mulia daripada macam iblis. Aku lebih mulia daripada Adam. Begitu ada tu, ada dalam hati kamu sikit aja tu, habis kamu. Amal kamu, apa kamu semua. Itu pasal disuruh kita mengaji, mengenal diri, supaya tahu. Tadi apa yang Syekh Latif kata tadi, diulang lagi. Wa fi anfusikum afalat. Kamu kena tengok dalam diri kamu, apa sebab kamu tak boleh nak dengar talk kenal diri, kenal apa panas sangat, apa menyebabkan tu. Kamu tengok dalam diri kamu. Kenapa kamu tutup? Lepas tu kamu cerita ni tak baguslah. Sebenarnya kamu tutup, cuba kamu buka wa fi anfusikum, tengok dalam diri kamu. Ya Allah, apa, buka betul-betul apa dia cakap. Si Hajiz dengan dia punya ni
dia punya sahabat-sahabat tu cakap apa-apa, buka dengar, buka. Jangan kau tutup, kau awal-awal kau dah kata tak mau. Kau biarkan penyakit tu dalam diri kamu. Kamu yang menyesal nanti. Ya. Tu kami tak ada apa pun, kami sentiasa mendoakan kalian, ya Allah, bagilah dia petunjuk, ya Allah, engkau lebih faham tentang hamba engkau. Kalau engkau bagi petunjuk, kau maafkan dia, ya Allah, engkau lebih bijaksana. Kami pujuk Allah Ta'ala. Walaupun kalian buat bermacam-macam dengan kami tetap pakai doa Nabi SAW, aku diutus memberi rahmatan lil, bukan mendoa kecelakaan pada orang. Tetap saya nak ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Kau buat macam mana kami tetap akan mendoakan kalian mendapatkan petunjuk. Minta kepada Allah, jangan apa-apa kalian, walaupun kalian buat fitnah, buat macam-macam kami tetap membalaskan dengan doa yang baik-baik supaya kalian terbuka, buang kesombongan, buang keakuan diri. Jadi kami tak hiraukan apa pun kalian, kami akan tetap doakan kalian tetap mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, itu dapat Allah SWT. Kami akan terus, walaupun kalian entah macam mana pun lautan api, insya-Allah dengan izin Allah. Bukan kami ni hebat, tapi Allah memberikan kekuatan kepada kami untuk membawa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, para sahabat sampai wali-wali Allah. Kami tetap memegang keaslian yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walaupun dah 1400 tahun lebih, tetap kami nak bawa keaslian yang mengesakan Allah 24 jam. Baru kami ambil ilmu-ilmu yang lain. Kerana inilah keteguhan ni baru kita, keaslian yang kita pegang dulu, baru yang lain akan dah, ilmu-ilmu yang tinggi lain akan datang. Kerana ini keteguhan dulu kena pegang, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu, kerana orang yang mendengarkan YouTube ni dia bertambah lagi syok. Itu adalah pemberian Allah. Orang yang betul bersih hatinya akan Allah curahkan lagi. Ya, pengetahuan dia. Lagi dia dengar ulang-ulang pun dia lagi best. Dia tak puas lah, best lah. Itu maknanya orang yang Allah Ta'ala telah berikan kurniaan. Beruntunglah dia. Tapi bagi orang yang tinggi ilmu tapi hatinya sakit, tak mau dengar apa benda, membangkang lah apa. Dia kata gini. Sebenarnya dia yang rugi dan hidupnya dalam kepahitan. Menyangka diri dia je betul. Dia tak mau memahami orang lain pun juga betul. Dia tahu dia betul, orang lain salah. Dia masuk silat tu, satu silat tu dia kata silat dia je betul. Orang tak masuk silat dia tak betul. Walaupun ada 1000 silat lain betul juga. Guna tulang 4 kerat juga. Betul juga. Tapi tetap dia kata mesti masuk aku punya guru silat aku baru betul. Kita tak mau jadi begitu. Saya tak melobi untuk diri saya. Dan teman-teman semua berkata carilah pembimbing rohani. Carilah di mana-mana. Bukan kami tujukan. Kami mengingatkan supaya berfikir, carilah. Bukan untuk kami. Dah dapat tu alhamdulillah, kami syukur. Pergi duduklah dengan pembimbing rohani. Tu. Buat solat isyarat, minta di depan Kaabah tadi pergi umrah ke haji tu. Jumpakan aku pembimbing rohani, para wali Allah, arif billah, ya Allah. Doa kat situ. Sampai di masjid makam Nabi SAW. Ya Allah, temukan aku orang yang boleh bimbing aku untuk bawa aku kepada engkau dan bawa kepada Allah SWT dengan tolong ya Allah. Sungguh-sungguh minta di sana. Ataupun malam-malam 27 Rejab ke, malam ganjil bulan Ramadan, minta yang tu tadi. Kita tak temu lagi pembimbing rohani, tak jumpa arif billah, mati kita. Nabi kata mati seperti orang kafir jahiliyah. Minta maaf saya cakap, bukan saya cakap. Nabi Muhammad SAW pesan pentingnya tadi. Kita kena tahu pengganti Nabi SAW. Nabi dah tak ada dah. Tapi Nabi kata ada penggantiku untuk kamu kenal. Dia dalam Quran dia panggil mursyidah. Nabi bagi tahu pembimbing rohani, iaitu mursyid lah, yang arif billah. Dia pengganti Nabi nak bawa akhlak kita kepada Allah SWT. Kita tak kenal Allah, mana nak berakhlak dengan Allah? Dan diri kita pun kita sombong, tak mau kenal. Macam mana Allah nak perkenalkan diri Allah pada kita? Kita pun tak kenal diri kita, sombong, tak tahu hala tuju, macam mana? Kita ambil SPM tapi kita tak belajar pada sekarang. Macam mana Allah nak bagi ujian SPM? Dia tentu kau tak hafal sini. Belajar dulu, kenal diri. Baru ambil exam. Jumpa dulu kena pembimbing rohani, belajar. Baru datang ujian. Baru dikatakan ujian daripada Allah untuk memantapkan lagi.
Ini bukan datang ujian. Ini kalau kita tak jumpa pembimbing rohani, itu teguran Allah supaya cari pembimbing rohani. Jangan ingat semua ujian. Itu maknanya kena cari. Ya, saya bagi ingatkan tadi untuk sama-sama kita mendapat kebahagiaan di dunia lagi, merasakan dengan Allah. Nikmatnya doa Allah, hidup dengan Allah. Nikmat tak tahu nak cakap lah. Itu yang saya boleh cakap. Buat kata tadi Syekh Latif, waliyatalataf wala yus'iran nabikum. Berlemah lembutlah. Jangan kita ceritakan alam yang nikmat tu dengan Allah. Rahsia tu tadi. Tu tadi. Takut-takut nanti kalau orang lain tak tahu, dia akan bunuh, dia akan kata. Tu tadi. Tapi saat ni bila dah Imam Mahdi nak zahir ni, kita kena tegaskan cepat. Supaya masanya dah tak ada. Jadi kita perlu memiliki ni dulu. Sebelum nanti, bila-bila Imam Mahdi akan turun 2024 ni, bila-bila dia akan turun, kita dah bersiapkan syarat-syarat yang membolehkan kita bersama dengan Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi Imam Mahdi nanti. Kita akan diperlihatkan nanti. Tapi kalau kita tak persiapkan, tak tahu pembimbing rohani, iaitu pengikut Imam Mahdi tadi, al-ulama warisatul anbiya, innal awliya Allah la khafun alaihim, kita tak jumpa ni, macam mana nanti kita nak boleh ikut dia? Wallahu alam, saya tak boleh nak cakap apa. Silat-silat kita jadi penentang, wa na'udzubillah min zalik. Maka itu membetulkan akidah kita sekarang. Nanti bila datang, kita beruntung dapat ikut dia. Ini peluang untuk kita mati syahid ataupun berjuang betul-betul. Ya, ini peluang Allah bagi pada kita. Ini nikmat yang besar. Itu tadi. Insya-Allah. Sekian. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan. Ada rasa keakuan diri. Saya minta maaf. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.